قرار وياسر وزان الترى فلا نهى يغني عن سيره ولا جرى مال تغشى هواه. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Bersama saya Muhammad Syafiq bin Zakbar yang kini berada di Galeri Melayu Muzium Kesenian Islam yang terletak di Shah Alam bagi menghubung kait budaya sistem kesenian dalam kebudayaan Islam melalui pengaruh Arab. Apabila kita bercakap tentang Kesultanan Islam utama Melayu, kita juga bercakap tentang kesultanan yang wujud pada masa dahulu seperti Kerajaan Aceh, Pagaruyung, Patani, Melaka, Brunei, Sulu, Banjarmasin, Cirebon, Demak, Kutai, Bone, Ternate dan Tidore, termasuk juga Manila. Banyak rupanya nama-nama yang belum pernah saya dengar sebelum ini. Baiklah, mari kita lihat dengan lebih lanjut lagi mengenai budaya sistem kesenian yang terdapat dalam Kerajaan Melayu terdahulu yang kekal sehingga kini. Ini merupakan koleksi keris kepunyaan Maharaja Sultan Abdul Jalil daripada Kesultanan Johor Riau. Banyak kan keris yang terdapat di muzium ini. Bila kita tengok keris-keris ni, teringat pula cerita keris Si Amang Tunggal. Alah, cerita Upin tu. Jadi, untuk pengetahuan semua mengenai keris ni banyak look. Ada look 1, look 3, look 5, look 7, look 9 dan sebagainya. Jadi antaranya keris look 1 ni menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala keris look 3 menceritakan tentang iman, Islam, ihsan. Look 5 menceritakan tentang rukun Islam. Look 7 mengenai 7 petala langit, 7 petala bumi yang diciptakan oleh Allah, menunjukkan kebesaran Allah. Kebanyakan keris di sini adanya tulisan khat Arab pada bilah mata keris. Baiklah, seterusnya kita lihat pula mengenai dengan pada zaman kegemilangan Kerajaan Melayu Islam di seluruh alam Melayu, seni khat diabadikan di atas duit shilling. Selain itu, cokma, cok moho, pingat dan pingat juga diabadikan melalui tulisan seni khat. Baiklah, kita lihat pula ini adalah koleksi duit shilling pada zaman Cik Siti Wan Kembang. Kalau kawan-kawan nak tahu, Cik Siti Wan Kembang ini merupakan pemerintah Kelantan pada zaman dahulu. Terdapat juga koleksi shilling emas daripada Kesultanan Aceh, Kesultanan Kelantan, Johor dan Terengganu. Memang menarik tulisan-tulisan di sini kerana tulisan yang dipahat pada duit shilling itu sendiri menggambarkan bahawa ketamadunan pengaruh Arab dalam tanah Melayu. Apa pula ni? Kerusi apa ni? Baiklah, kita lihat. Kerusi ni adalah dinamakan kerusi Khatib yang telah dihadiahkan oleh Kerajaan India kepada Perdana Menteri Malaysia iaitu Tunku Abdul Rahman pada tahun 1965 untuk digunakan di Masjid Negara sebagai tanda muhibah dan persahabatan di antara kedua-dua buah negara. Terdapat lambang bulan dan bintang dan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada kerusi ini. Kerusi ini diperbuat daripada perak dan tempat duduk ini pula daripada kulit. Jadi jelaslah bahawa pengaruh Islam dari tanah Arab juga pernah menyebarkan agama dalam kesenian di negara India pada satu ketika dahulu. Baiklah, kita lihat pula ini adalah Al-Quran daripada Kerajaan Negeri Terengganu. Terdapat juga koleksi Al-Quran yang terdapat dari tempat lain seperti Tanah Jawa, daripada Patani, dan ini pula adalah koleksi Al-Quran dari Indonesia. Dan juga dilihat pada Al-Quran yang bercorak kerawang. Okey, baiklah, ini kerawangnya dihasilkan di tanah Melayu.
Menarik kan? Corak-corak dihiasi dengan penuh istimewa. Baiklah, apabila kita lihat ini, corak-corak ataupun naskah Al-Quran yang dibina sangatlah menarik, menunjukkan keaslian pengaruh Arab dalam ketamadunan alam Melayu. Ini pula adalah kitab Al-Maulid Al-Nabawi dan juga sepucuk surat yang ditulis di Mekah oleh Abdul Rahman bin Muhammad Salman kepada Sultan Abdul Hamid daripada Pontianak, Indonesia. Surat ini merujuk kepada guru beliau iaitu Ibrahim Al-Kursi Ibnu Al-Jawi Al-Samawi yang telah menghasilkan kitab Al-Maulid dengan hiasan gaya Utsmaniyah. Baiklah, ini pula adalah kitab perubatan tradisional Melayu pada abad ke-19. Selain itu, terdapat juga kitab langkahan yang berkaitan dengan astronomi dan astrologi yang menggunakan tulisan Jawi yang berpunca daripada huruf-huruf Arab dan menjadikan tulisan Jawi. Banyak kesenian yang terdapat di Muzium Kesenian Islam ini. Dalam bidang kesenian meliputi pelbagai aspek seperti arkitektur, epigrafi, kaligrafi, seni ukir, seni logam dan sebagainya. Aspek arkitektur atau seni bina dapat dilihat pada bangunan masjid, surau atau madrasah, istana, rumah, kota dan sebagainya. Khusus tentang masjid yang merupakan pusat ibadat umat Islam mempunyai beberapa ciri asas pengaruh kesenian Islam seperti bumbung kubah, mihrab dan mimbar, menara dan tulisan-tulisan khat yang menghiasi dinding-dinding masjid. Pengaruh Arab dalam seni bina masjid. Hari ini kita akan menjelajahi bagaimana seni bina masjid dipengaruhi oleh Arab dan bagaimana pengaruh ini telah membentuk arkitektur masjid ini. Hari ini, saya berkesempatan untuk melawat salah satu masjid yang unik di Malaysia iaitu Masjid Ubudiyah yang terletak di Kuala Kangsar, Perak. Masjid yang merupakan pusat ibadat umat Islam mempunyai beberapa ciri asas pengaruh kesenian Islam seperti bumbung kubah emas yang begitu indah sekali apabila dipandang. Kubah emas dan menara masjid adalah bukti dari keindahan seni bina Islam. Masjid ini sebenarnya sudah dibina pada tahun 1917 kerana masjid ini merupakan Masjid Nazar dan diasaskan oleh Sultan Idris kerana Baginda telah pulih dari penyakitnya. Terlihat pula pada bahagian ruangan luar Masjid Ubudiyah ini di mana corak yang digunakan pada pintu adalah berbentuk geometri. Mempunyai ruang solat yang luas dan kelihatan lebih indah apabila cahaya lampu menyinari setiap ruang. Masjid Ubudiyah juga adalah simbol kesenian Melayu Islam yang bertapak kukuh di Malaysia sejak sekian lama. Binaannya menjurus kepada sumber inspirasi bagi pecinta seni bina tradisi Melayu. Kita juga boleh lihat sebenarnya Masjid Ubudiyah ini banyak dihiasi dengan seni khat yang digabungkan dengan ukiran-ukiran yang berkonsepkan tumbuhan dan geometri. Contohnya kita boleh lihat pada mimbar yang diukir dengan ayat suci Al-Quran, hadis dan khat dalam pelbagai bentuk. حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت
قلوبنا بالقرآن. Okay, kalau kita lihat dekat sini, di sini lah kita panggil dia Batu Mamar, di mana ada sejarahnya. Batu Mamar ni terkenal disebabkan oleh gajah yang menginjak batu tu apabila batu tu diimport daripada Itali. Kisah di sebalik tergendalanya batu-batu mamar ini yang dibeli dari negara Itali amatlah menarik kerana pergaduhan antara gajah ini diselesaikan atau dileraikan oleh Raja Chulan itu sendiri. Ruangan pada bahagian luar ini juga digunakan oleh jemaah bagi menunaikan solat jika ruangan di dalam tidak mencukupi. Bersebelah Masjid Ubudiyah adalah makam Diraja Perak yang mereka bentuk seakan sama dengan masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Nur Syairah binti Muhammad Khairi daripada P2 yang kini berada di Muzium Diraja Perak Kuala Kangsar akan menerangkan ataupun menunjukkan beberapa yang menghubungkaitkan sistem budaya kesenian Islam dalam kebudayaan Islam melalui pengaruh Arab. Muzium Diraja Kuala Kangsar dahulunya dikenali dengan nama-nama seperti Istana Kenangan, Istana Lembah atau Istana Tepas. Istana Kenangan dibina atas titah almarhum Sultan Iskandar Shah, iaitu Sultan Perak ke-30 sebagai tempat beliau bersemayam, iaitu mulai dari tahun 1931 sehingga 1935. Istana ini telah didirikan oleh tukang kayu Melayu yang bernama Haji Sufyan dan dibantu oleh dua orang anaknya iaitu Zainal Abidin dan Ismail pada tahun 1926. Istana ini menjadi warisan kebangsaan kerana bangunan dua tingkat yang masih kukuh sehingga kini, walaupun tidak menggunakan sebarang paku besi dalam pembinaan istana ini. Kini tiba masanya untuk kita menelusuri dengan lebih mendalam tentang Istana Kenangan. Setibanya kita di bahagian atas Istana Kenangan ini dihiasi dengan pelbagai info berkaitan sejarah Kesultanan Perak dan juga silsilah Kesultanan Perak. Kita dapat lihat juga istana ini melambangkan seni bina Melayu tradisionalnya amat mengagumkan kerana dihiasi dengan ukiran-ukiran Melayu yang sangat menarik dan menggunakan tepas yang dianyam dengan corak-corak anyaman Melayu tradisional. Turut dipaparkan berkaitan alat kebesaran diraja yang digunakan pada zaman dahulu di Istana Kenangan. Contohnya tanjak diraja, tiara diraja, kamar, Al-Quran, keris, pedang dan sebagainya. Baiklah, jika kita lihat pembinaan bangunan ini ataupun Istana Kenangan ini menggunakan secara keseluruhan kayu jenis keras di mana dia berdindingkan tepas. Kita lihat sini tepas dan juga beratapkan papan kayu. Istana Kenangan ini dihiasi dengan ukiran-ukiran Melayu yang menarik dan warna yang digunakan juga melambangkan warna negeri Perak iaitu kuning. Di sini menunjukkan spotlight yang digunakan di Istana Kenangan ini. Manakala di sini pula adalah contoh seni ukiran yang terdapat di Istana Kenangan dan berwarna kuning yang melambangkan warna diraja.
Ini pula merupakan papan lantai yang digunakan untuk membuat lantai di tangga Istana Kenangan. Pembinaan Istana Masyarakat Melayu ini tidak memerlukan sebarang paku dan ia berkonsepkan sistem pasak. Okey, baiklah. Sebenarnya kita akan lihat dari segi nilai estetika dan simbolik bangunan Istana Kenangan ini, di mana kita dapat lihat seni bina bangunan ini melambangkan tradisional Melayu Perak, kerana pembinaan bangunan dia adalah bangunan yang berdindingkan anyaman tepas, buluh dan beratapkan kayu belian. Dan juga kayu-kayu yang digunakan ini juga tidak menggunakan paku-paku besi, sebaliknya menggunakan teknik tangan dan juga pasak. Seni bina Melayu dibangunkan selaras dengan gambaran budaya masyarakat Melayu itu sendiri. Dengan adanya elemen alam semula jadi ini, secara tidak langsung memberikan keselesaan kepada penghuni. Akhir kata, binaan tradisional masyarakat Nusantara adalah satu khazanah warisan budaya yang dapat membuktikan kekayaan nilai seni bina, sejarah dan kearifan tempatan dalam bidang seni bina. Saya Lim Zero akan membentangkan budaya sistem kesenian dalam kebudayaan Islam pengaruh Arab di Kedah. Pertama sekali, pengaruh kesenian Arab dapat dilihat dari segi seni bina, iaitu Istana Anak Bukit yang terletak di Alor, Kedah. Istana Anak Bukit adalah kediaman rasmi Sultan Kedah, Malaysia. Ia terletak di Pekan Anak Bukit, Alor. Istana ini berfungsi sebagai kediaman diraja dan pusat pentadbiran bagi negeri Kedah. Istana Anak Bukit berfungsi sebagai kediaman utama Sultan Kedah dan kerabat diraja. Ia adalah kompleks istana besar yang merangkumi beberapa bangunan termasuk istana utama, kuarters tetamu, pejabat pentadbiran dan kemudahan rekreasi. Kompleks istana menampilkan gabungan gaya seni bina termasuk pengaruh Melayu dan Islam tradisional. Bangunan ini dicirikan oleh kerja kayu yang rumit, ukiran berhias dan motif tradisional. Reka bentuk istana mencerminkan warisan budaya dan kekayaan sejarah Kedah. Saya telah pergi ke Muzium Negeri Kedah Darul Aman yang terletak di Alor, Kedah untuk mencari maklumat tentang pengaruh kesenian Arab di Kedah. Pengaruh kesenian Arab dapat dilihat dari segi seni persembahan hadra. Hadra merupakan seni pentas yang mengandungi nyanyian dan juga tarian. Hadra mempunyai kaitan dengan zaman awal tamadun Islam di tanah Arab kerana nyanyian hadra mengandungi perkataan Arab. Biasanya hadra dipersembahkan dalam majlis perkahwinan atau berkatan. Terdapat juga persembahan hadra yang berbentuk nyanyian sahaja dengan diiringi tarian oleh 4 orang puteri, iaitu biasanya lelaki memakai pakaian wanita, serta orang rasuk yang memegang watak lelaki. Peranan rasuk adalah untuk memata langkah puteri supaya tarian mereka menjadi sumbang. Rasuk berperanan menimbulkan unsur kelucuan dalam persembahan kerana gelagatnya yang mencuba meniru dan mengacau ragam tari puteri-puteri. Selain nyanyian dan tarian, hadra turut menyelitkan drama pendek bercorak sketsa. Persembahan hadra yang mengandungi ketiga-tiga bentuk kesenian ini kerap dibuat pada sebelah malam bagi menyerikan lagi majlis keramaian. Biasanya persembahan hadra dibuat di kawasan lapang kerana hadra tidak memerlukan sebarang peralatan khusus kecuali tirai yang direntang di gelanggang untuk mengawal gerak-geri penari atau pelakon.
Warna tirai yang direntang itu biasanya warna kosong seperti hijau, biru atau putih. Seterusnya, pengaruh kesenian Arab dapat dilihat dari segi pakaian. Pertama ialah baju kebaya. Kebaya dipercayai lahir daripada pengaruh pakaian saudagar Arab yang datang ke tanah Melayu pada abad ke-15. Ia mempunyai dua versi, iaitu baju belah labuh dan baju belah pendek. Baju kebaya mula dipakai di Kedah pada tahun 1920-an dan berbeza sedikit pada bahagian lingkungan leher baju yang tidak berkelepek. Masyarakat di negeri Kedah memadankan kebaya labuh dengan kain pelekat. Seterusnya ialah baju muskat. Muskat merupakan pakaian rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan pegawai-pegawai istiadat Istana Negara. Baju ini berasal dari negara Muskat, iaitu sebuah negara Islam yang berhampiran dengan negara Iran. Muskat menjadi pakaian rasmi pegawai-pegawai kerajaan negeri Kedah. Pakaian rasmi ini mula dipakai pada tahun 1960, iaitu semasa pertabalan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ketiga yang diilhamkan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj semasa beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Baju ini telah diubah suai daripada pakaian rasmi pegawai-pegawai kerajaan negeri Kedah. Baju ini diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas bercorak awan larat dan bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Baju ini labuh hingga ke paras paha dan berlengan panjang. Pada kebiasaannya, baju ini dipakai sekali dengan seluar panjang bersulam di kaki dan tengkolok dalam majlis-majlis keramaian dan di upacara menghadap sultan. Pengaruh kesenian Arab dapat dilihat dari segi alat pertahanan, iaitu keris. Keris berasal dari kerajaan Majapahit yang berkuasa pada kurun ke-13. Keris berkembang sebagai senjata di tanah Melayu sehinggalah apabila tanah Melayu dijajah oleh British. Ini merupakan alat pertahanan di Kedah. Merupakan keris pendek gading berlambang Kedah dan merupakan keris pendek yang dipercayai pernah digunakan oleh kerabat diraja Kedah. B merupakan keris panjang berlambang Kedah yang dipercayai pernah digunakan oleh kerabat diraja Kedah. Keris pekala ialah sejenis keris yang memiliki rupa bentuk hulunya yang menyerupai kepala burung pekala. Hulu keris ini diperbuat daripada kayu dan tandur, tetapi ada kalanya logam perak juga digunakan. Hulu keris ini juga jika sekali imbas kelihatan seperti salah satu watak dalam cerita wayang kulit. Keris semenanjung. Hulunya menyerupai satu lembaga yang sedang tanduk dan berpeluk tubuh, dihiasi dengan ukiran-ukiran, mujarad dan ada kalanya bermotif bunga. Sarung keris semenanjung ini mempunyai sampil bujur sangka yang agak besar dan berbentuk segi empat. Sementara batangnya pula lebar, tidak begitu tirus dan mempunyai kasut atau buntut, jalur bujur sangka. Jika sarung atau sampil keris disalut perak, maka kasutnya akan berbentuk bulat tempurung. Golok juga kadangkala dijadikan senjata. Golok mempunyai mata yang tebal di tengahnya supaya ia seimbang ketika membuat serangan atau mempertahankan diri. Hujung matanya runcing membolehkan diguna untuk menikam. Kebiasaannya golok digunakan untuk menebas. Terdapat juga golok menyerupai parang dengan mempunyai bentuk cangkuk di hujung matanya. Pengaruh kesenian Arab dapat dilihat dari segi seni muzik. Pada awal perkembangan muzik di Kedah, alat yang diguna pakai adalah rebana iaitu kompang, tingkahan gong dan tiupan serunai. Ini dipengaruhi oleh kebudayaan dari tanah Arab.
Pertama ialah rebana dikir barat yang terdiri daripada rebana ibu yang bersaiz besar dan rebana anak yang bersaiz kecil. Rebana dikir barat menggunakan belulang kambing yang dipasang pada bingkai atau badan dengan siratan rotan di bawah rebana, iaitu bahagian kaki. Ketebalan bingkai rebana ini tidak begitu tebal dan permainan rebana dikir barat ini mestilah terdiri daripada pasangnya, iaitu rebana ibu dengan rebana anak. Rebana ibu kebiasaannya akan memainkan rentas asas, manakala rebana anak akan memainkan rentak yang lincah dan laju. Rentak yang dihasilkan oleh kedua-dua rebana ini sentiasa bertelingkar. Rebana-rebana ini dimainkan dengan paluan satu tangan. Selain dimainkan di dalam muzik dikir barat, rebana ini turut dimainkan di dalam muzik tarian main putri. Seterusnya ialah gong. Gong ini diperbuat daripada besi. Ada juga gong yang diperbuat daripada gangsa yang bercampur timpa. Jenis gong yang biasa digunakan dipanggil tawak-tawak. Gong dimainkan dalam pelbagai persembahan muzik tradisi, misalnya dalam persembahan makyong. Mukanya satu sahaja dan di tengah mukanya dilekupkan daripada dalam serta membonjol keluar. Gong dimainkan secara dipalu dengan kayu berbalut getah di hujungnya dan bunyinya berdegung. Seterusnya ialah serunai. Serunai adalah sejenis alat muzik tradisi yang perlu ditiup apabila hendak membunyikannya. Alat tiupan ini mempunyai pipit berlapis-lapis. Pelidaknya sebanyak 4 lapis diperbuat daripada daun lontar kering. Pemegang pipit ialah tiub logam yang dipasang pada kemuncak badan serunai. Badan serunai diperbuat daripada kayu keras dalam bentuk kun dengan bahagian bawahnya berbentuk loceng. Badannya boleh diceraikan kepada 3 bahagian. Badan serunai mempunyai 7 lubang memetik di belakang. Serunai digunakan untuk mengiringi wayang kulit, menora, gendang silat dan gendang keling. Jadi, itu saja kisah dokumentari daripada kumpulan 5. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton dan meluangkan masa untuk menyaksikan dokumentari ini. Semoga dokumentari ini sedikit sebanyak memberikan pendedahan ataupun ilmu berkaitan pengaruh Arab dalam kesenian kebudayaan Islam di negara Malaysia.